Dunia kereta sememangnya menjadi satu nadi dalam kehidupan kita kini. Daripada pengeluaran untuk B40 sehingga harga geng-geng kayangan, kereta keperluan harian hingga kereta menunjukkan kemewahan, beroperasi di jalan raya ataupun off-road. Dan yang paling best sekali, pengeluar-pengeluar kereta ini juga membuat kereta berprestasi tinggi untuk tengok kat TV kan. Daripada perlombaan Formula One, perlombaan rally dan ada juga perlombaan yang pelik-pelik yang kita sendiri pun jarang dengar tetapi wujud dekat dunia ni. Kami akan bawa anda dan berkongsi info tentang 10 perlombaan pelik yang wujud di dunia ini. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen sikit untuk bantu saya majukan lagi channel ini. Okey, kita terjam. Take road on left. Acara ini telah dihoskan lebih 20 kali di Bandar Raya India sejak penubuhannya pada tahun 2006 dan uniknya, cabaran ini dikenakan kepada pemandu dan juga pemandu arah. Pemandu arah yang cacat penglihatan dan mesti membimbing pemandu mereka tu menggunakan buku panduan yang tulis di dalam braille. Pelik kan? Sama juga dengan pemandu arah lain bersama himpunan pemandu-pemandu profesional. Pemandu arah tidak menggunakan penglihatan mereka untuk mengesahkan sama ada laluan mereka yang lalui itu betul atau tak. Sebaliknya menggunakan deria mereka yang lain untuk menentukan di mana dan cara kereta itu diorientasikan. Memandangkan ini adalah acara yang berorientasikan kepada amatur, kereta yang digunakan adalah quotidian sepenuhnya. Jangan nak haraplah hatchback berbadan lebar yang boleh drift kiri kanan. Walaupun laluan yang dilalui agak pendek, lebih kurang 45 km tu, dan kelajuannya sangat rendah, kesukaran tidak datang daripada hutan-hutan atau bergaduh dengan binatang. Sebaliknya dapat berkomunikasi secara berkesan dalam landscape bandaraya yang sangat padat tanpa bergantung pada deria yang begitu ramai di antara kita ambil mudah. Lawnmower Racing, perlombaan mesin pemotong rumput. Bermulanya pada tahun 1968 di West Sussex, United Kingdom. Sekumpulan lelaki muda Inggeris berasa marah dengan kos yang tinggi untuk memasuki tahap paling asas sukan permotoran amatur dan berusaha mencari cara yang lebih murah untuk berlumba antara satu sama lain. Sukan ini kemudiannya merebak dan menemui jalan ke Amerika Syarikat dan dengan cepatnya menjadi popular di negeri-negeri selatan iaitu Carolina Utara, Missouri dan juga New Mexico. Bergantung pada kawasan di mana pertandingan itu diadakan, sedikit pengubahsaian dibuat pada mesin pemotor rumput. Kebanyakannya dilakukan atas nama keselamatan. Pertama sekali, bila pemotor tu haruslah dikurangkan penutup enjin kadang-kadang dikimpar tertutup untuk mengelakkan kegagalan enjin. Jika berlaku letupan, pemandu tak akan cedera. Nombor 8 adalah Dajiban Racing. Jepun adalah tempat kepada pelbagai jenis keunikan dan keanehan cerita dunia otomotif. Tapi satu ni menghasilkan cerita yang menarik. Tambahan baru-baru ini kepada jajaran sukan permotoran pelik. Perlombaan Dajiban dilaporkan bermula pada tahun 2015 selepas perlombaan motosikal Jepun. Datanglah idea bernas orang-orang Jepun ni dengan mengadakan pertandingan persahabatan dalam kenderaan komersial yang mereka gunakan untuk mengangkut jentera dua roda dan semua peralatan yang berkaitan. Nama Dajiban ni sebenarnya merujuk pada sebutan bahasa Inggeris iaitu Dodge Van. Van itu juga bukanlah van raksasa yang diubah sesuai kerana sukan ini berada di peringkat bajet. Naik taraf sikit-sikit je. Tangki minyak luaran, tayar melekit dan suspensi yang diturunkan. Seperti anda jangkakan dari tempat kelahirannya, pesaing juga akan meluangkan masa untuk berehat daripada pertarungan roda ke roda yang sengit dan menggelongsor raksasa berkuasa V8 mereka di sekeliling trek untuk gaya yang maksimum. Nombor 7 adalah 24 Hours of Le Mans. Ada perlombaan lain dalam senarai ini yang menunjukkan sifat yang tidak mengindahkan peraturan konvensional sukan permotoran secara terang-terangan. 24 Hours of Le Mans adalah perlombaan ketahanan 24 jam dengan hak pembelajarannya sebanyak $500 untuk pembelian dan pengubahsuaian kereta yang mesti memenuhi beberapa kriteria keselamatan asas. Selain daripada itu, acara ini adalah tentang keseronokan. Mazda Miatas yang uzurnya di dalam raya dapat bertarung dengan Ford Focus
yang berkarat. Macam-macam lah kereta usang-usang yang kita dapat lihat. Maklumlah bajet 500 kan. Dipendekkan cerita, pedok ini penuh dengan orang aneh yang berjenaka dengan pengetahuan mendalam tentang sejarah perlombaan. Korang nak tahu, perlombaan pada tahun 2014 di Litar Tandahi Raceway di California memegang rekod dunia Guinness untuk kebanyakan peserta dalam perlombaan kereta dengan 216 perlombaan berada di landasan yang sama pada ketika itu. Nombor 6, Super Truck Racing. Okey, berehat dulu daripada sumbangan Amerika Syarikat kepada sukan permotoran pelik. Jom kita bersiap-siap merentasi Atlantik. Tidak seperti beberapa penyertaan terdahulu dalam senarai ini, kejuaraan lumba lori Eropah adalah usaha profesional yang serius yang dijalankan oleh FIA atau dikenali sebagai badan induk di sebalik siri perlombaan paling berprestij di Eropah seperti Formula 1 dan juga kejohanan rally dunia. Apa yang membezakan kejuaraan lumba lori daripada kejuaraan kerajaan lain adalah saiz dan kuasa kenderaan yang digunakan. Penyertaan daripada Volvo, MAN, Freightliner dan Scania mengotori grid permulaan. Menghasilkan sehingga 1,200 horsepower dan lebih daripada 4,000 Nm torque daripada enjin turbo diesel yang digunakan. Bersama-sama dengan slick permulaan dan penghantaran Hella, Titan 11,000 pound yang sangat tangkas ini boleh mencut sehingga 60 batu sejam dalam 5 saat. Nombor 5, Formula Off-Road. Formula Off-Road menjejaki akarnya ke kawasan utara Iceland pada tahun 1960-an dan merupakan akibat daripada keadaan musim sejuk yang teruk di negara itu. Ia bermula apabila tim perkhidmatan kecemasan mencari pembiayaan tambahan dengan menunjukkan keupayaan rupa muka bumi di sana menggunakan kenderaan mereka kepada orang ramai. Dari situlah ia terjadinya Formula Off-Road. Acara itu berkembang pada mulanya dalam saiz yang berbentuk hubungan dengan kelab-kelab kereta tempatan saja dan tidak lama kemudian mula berkembang ke serata dunia. Kenderaan yang dimasukkan dalam perlombaan tidak lagi membawa sebarang persamaan dengan truk penyelamat. Kenderaan ini telah diubah suai secara sederhana yang kita lihat sebelum ni. Bila terdapat perkembangan yang membawa kepada pembentukan kelas yang diubah suai ini, pada tahun 1985 satu kelas baru dikeluarkan yang mana sekatan yang lebih ketat pada sejauh mana kenderaan ini boleh menyimpang daripada platform asal. Dalam kelas tanpa had, itu peringkat yang lebih tinggi, pelumba memandu kereta dengan kuasa kuda yang berkuasa V8 turut dilengkapi dengan nitros oksida dan tayar yang besar-besaran. Sebenarnya dalam kompetisi ini, pemandu tidak bersaing antara satu sama lain tapi menentang kursu-kursu itu sendiri. Skor diberikan berdasar kepada jarak perjalanan di kawasan yang sangat mencabar dan potongan mata diberi berdasarkan sandaran atau berlanggar dengan petanda khusus. Itu adalah tujuan kompetisi itu dijalankan. Nombor 4, Super Kart Racing. Apabila seseorang memikirkan perkataan go-kart, fikiran mesti muncul imej kenderaan yang kelihatan janggal tidak jauh daripada mesin rumput. Kan? Untuk Super Kart Racing, jauh dari sepupunya go-kart tu. Pada peringkat persaingan tertinggi, kart ini menggunakan enjin 2 lejang 250cc yang disambungkan kepada transmisi berurutan 6 kelajuan dengan nisbah kuasa kepada berat sebanyak 440 kuasa kuda setiap tan dan penambahan aerodinamik yang menghasilkan downforce. Kenderaan yang bertubuh kecil ini mempunyai prestasi yang sangat besar. Jika duk tengok-tengok tentang prestasi kereta ni, macam mudah je nak memalukan kereta super yang sah di jalan raya dan terpatas di dunia. Nombor 3 adalah Mongol Rally. Acara ini dinilai semata-mata dari segi jarak perlombaan. Rally Mongol adalah penyertaan paling menakutkan dalam senarai ini. Laluan yang dilalui oleh perlombaan itu membingungkan fikiran. Daripada England hingga ke Ulaanbaatar, Mongolia, jaraknya hampir 10,000 batu. Penyertaan meliputi 1/3 daripada lautan bumi dan melihat kepelbagaian pandangan semula jadi dan landscape bandar yang sangat besar. Daripada bukit pasir bergulir kepada seni binaan Soviet yang kejam, bahagian terbaiknya, semua ini dilakukan dalam kereta yang disifatkan oleh penganjur perlombaan sebagai kecil dan menyusahkan. Saiz enjin dihadkan kepada 1 liter saja dan kenderaan sepatutnya dibeli dengan harga di bawah $300. The Adventures adalah perancang perlombaan yang berbekalan di UK.
Mereka menyatakan bahawa pembelian kereta kecil yang tidak boleh dipercayai adalah untuk memastikan peserta perlu berinteraksi dengan penduduk tempatan sekiranya berlaku kerosakan. Nombor 2, Ford Racing. Satu lagi perlombaan pelik terus berlomba dengan murah. Ford Racing adalah sukan pemotoran yang popular di Finland, Denmark dan Sweden. Pada awalnya, ia adalah rallycross untuk amatur dengan 6 kereta berebut-rebut untuk mendapatkan kedudukan di sekitar laluan tanah berliku-liku yang jarang, membenarkan kelajuannya melebihi 50 batu per jam. Acara ini menikmati suasana yang komunal kerana pemandu dari semua peringkat umur dan pengalaman digalakkan untuk mengambil bahagian. Daripada remaja umur 15 tahun dapat lesen kepada pahlawan hujung minggu di pertengahan umur. Kalau pesara pula sehingga umur 70-an. Untuk memastikan persaingan agak seimbang, pemandu diasingkan kepada kelas-kelas yang berbeza berdasarkan kepada kebakaran. Satu lagi komponen penting dalam suasana mesra adalah hakikatnya bahawa kereta ni sering ditukar oleh peserta kerana sesiapa saja yang meletakkan bidaan tetap $1,400 pada mana-mana kenderaan tertentu, keganan untuk menjual kereta yang telah dibida sudah cukup untuk membatalkan lesen perlombaan seseorang. Juga tidak menggalakkan pemandu menaik taraf mesin mereka. Yang pertama adalah Rickshaw Racing. Acara ini adalah campuran pelik dari tersandung jalan yang ringan dan aksi keras melawan masa dengan sedikit pengalaman bertahan hidup yang ditaburkan di atas cabaran rickshaw. Ia adalah acara yang diadakan 5 kali setahun oleh travel scientist, penganjur pengembaraan dan pertandingan. Acara ini pada mulanya berlangsung pada tahun 2006 dan memaksa para peserta untuk menempuh jarak yang selalunya melebihi 550 batu, dan pada asasnya ia adalah pertandingan skuter berbumbung yang kelajuannya lebih kurang 40 batu sejam je. Yang menariknya, penganjur acara secara mengejutkan berterus terang tentang risiko yang datang. Apa yang penganjur buat? Dia ambil bahagian dalam usaha risiko-risiko tersebut. Walaupun diberikan peta jalan, panduan perjalanan dan telefon bimbit, penunggang masih perlu menyesuaikan diri dengan corak cuaca yang tidak menentu dan kawasan yang terputus mulanya dari seluruh dunia. Kalau ada masalah ni lemak ni, tak boleh bergantung pada perkhidmatan menyamat jika berlaku musibah. Serba salah. Alright. Habis sudah 10 perlombaan pelik yang wujud di dunia tapi jarang orang tahu. Okey, saya ciao. It's been, I think, the best time I've ever had in my life.